Jadi adik kita ya, bagi nasihat dia. Dalam rumah. Kalau Syarif pula anak-anak macam mana? Macam itulah dia. Suruh buat kerja 10 minit pertama semangat. Lepas tu tengok, "Papa, nak tengok TV kejap boleh?" Aduh, tu yang susah tu. Macam mana nak buat dia orang fokus susah. Dia beza-beza lah budak-budak kecil lain. Saya rasa pelajar-pelajar universiti okey kot. Ataupun dia orang ada idea untuk culas. Dia tak tahu idea apa. Kalau nak tahu, kita tanya tetamu kita. Kita bersama dua tetamu istimewa. Kenalkan. Profesor Madya Dr. Riziana Kasim, Ketua Pusat Pengajian Pengurusan Sukan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM, dan juga Ahmad Nabil bin Jeffrey, mahasiswa UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hari Ahad pun pakai tie, no? Hari Ahad. Mahasiswa cemerlang Macam mana boleh bawa mahasiswa ni? Bukan semua dekat rumah ke sekarang, Bil? Sekarang saya dapat invite daripada penerbit ni. Okey. Dia tengok saya berdasarkan cara saya cakap, influence saya. Okey, good. Maksudnya sempat kita tarik pada rumah lah. Sebab universiti mahasiswa semua kosong kan? Masih lagi kosong. Masih hingga 4 Jun. Sehingga 4 Jun nanti. Tetapi 4 Jun tu hanya yang ada latihan industri, ada yang praktikal. Yang SEM ujung lah. SEM ujung tu, yes. Itu saja yang dilepaskan. Tapi sangat strict ikut SOP. Betul. Nama kena bagi dekat HEA, kena ditapiskan, apa semua sangat strict. Sebab kita nak rangkaian tu diputuskan. Betul lah. Yalah, sekarang ni pun dalam tempoh PKP semua pergerakan terbatas kan. Tapi tak bermakna pembelajaran ataupun yang pengajaran tu terbatas. Banyak persoalan. Dalam talian boleh sekarang ni. Jadi macam mana nak sesuaikan situasi sekarang ni? Senang ke susah sebenarnya? Sebenarnya biar saya terangkan sikit ya. Keutamaan UiTM ya memastikan bahawa aspek keselamatan, kelibatan kelastarian program PNP online ni ataupun dalam talian ni mengikut garis panduan yang telah diberikan oleh KKM, Kementerian Kesihatan, KPT dan MQA. Selaras dengan itu ya, kita mengambil kira ya aspek-aspek tersebut. Bagi saya izinkan saya untuk membacakan sedikit data ya, data-data ya. Sekarang ni ya, data terbaru ya, UiTM mempunyai 35 kampus. Besar kan? Cuba tengok berapa pelajar dia. Pelajar dia dari 180,558. Dari pra-diploma sehingga pasca siswaja. Belum lagi tenaga pengajar dan staf. Tenaga dan pengajar dan staf kita ada 17,346. Baik. Nabi dengan Nana nak tahu berapa program kita ada. Berapa tu? Daripada diploma sampai postgrad kita ada 526 program. Just imagine, bayangkan fikir macam mana program 526 ni nak kita buatkan ODL. Tapi Alhamdulillah ya, dalam masa 2 minggu yang masa PKP tu memang bahagian hak ehwal pelajar, hak ehwal akademik, bahagian INKA, kualiti memastikan bahawa kita berada prosedur dan proses. Dan prosedur dan proses tu bukan hanya boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Mestilah mendapat kelulusan Senet. Betul. Bila prosedur dah siap, apa semua, kelulusan Senet dah dapat, kita PTJ ni dah pelaksana ni untuk memastikan tak ada seorang pun ketinggalan dalam pelajaran online. Dan Nabil, pengalaman pembelajaran dalam talian macam mana? Pengalaman saya tidak dapat nafikan bahawa banyak sangat cabaran, halangan. Tapi saya sebagai seorang mahasiswa kena ada rasa tanggungjawab. Tanggungjawab dalam sebagai seorang pelajar untuk memastikan wabak COVID ini tidak dapat menyebar dengan lebih luas. Jadi apa yang perlu seorang mahasiswa lakukan adalah dengan bersetuju dengan saranan yang telah disarankan oleh kerajaan untuk sama-sama kita membantu frontliner, membantu sebagai seorang rakyat Malaysia yang cinta akan negara, kenalah sentiasa patuh pada semua SOP belajar ODL ni Cuma kalau belajar satu hari berapa lama biasanya? Satu hari ada jadual Isnin hingga Jumaat.
kelas paling awal adalah pada pukul 8. Pagi. Masa tu dah bangun tidur Masa tu insyaAllah bangun tidur. Itu salah satu cabaran yang betul. Mandi lagi. Dia orang sikat rambut je. Di rumah orang tak tahu. Beza dengan perempuan. Okey. Maksudnya pagi pukul 8 start sampai? Pagi pukul 8. Lepas tu kelas yang terakhir biasanya habis dalam pukul 5. Macam kuliah biasa juga lah. Macam kuliah biasa, cuma biasanya dalam talian lah. Maknanya setiap jam tu ada kelas ataupun ada jarak? Ada break time ke? Ada break time. Pukul 8 hingga 10. Lepas tu pukul 2 hingga 4. Kadang 2 hingga 5. Satu hari 2-3 sesi macam tu lah. 2-3 sesi, betul. Satu minggu dalam 18 jam atau 21 jam. Ikut pada SEM lah. So, dia kena ikut. Berkesan ke macam pemantauan doktor sendiri? Sebab awal-awal dulu mungkin semua masih nak rasai pengalaman tu. Sekarang kita dah masuk ke bulan ketiga sebagai contoh. Mungkin kita dah ada rekod, dah ada tengok, berkesan ke tak apa yang dibawa dalam talian ni? Okey, dah kata berkesan tidak berkesan UiTM pada tahun 2005 telah ada pembelajaran e-learning kita panggil. Kita adalah pencetus e-learning. Pada masa tu kita punya 30% dan 70%. 30% is online based. Okey, 70% face to face. So bila COVID ni terjadi, jadi kita semua shift pada 100%. Tapi kita dah ada platform tu. Future, MOOC semua dah ada. So nak rasa kebesanan tu banyak lagi penyelidikan telah buat kebesanan. Tetapi kita tengok semasa sebelum implement kita tu kan memanglah banyak kekangan kan. Banyak sangat kita dengar negatif apa semua kan. Tetapi ia menjadi satu pengalaman yang sangat bagus. Saya rasa kebesanan ni terpulang kepada content provider. Kita ni pensyarah ni content provider untuk memberikan satu impact yang yang seronok nak belajar. Terutamanya budak-budak sekarang ni kalau pensyarah tu cantik, pensyarah tu macam tu motivate. Hari ni Miss Maizan kata dia, so dia happy kan. So itu peranan kita content provider. Betul. Macam Nabil sendiri susah tak sebenarnya? Apa cabaran-cabaran nak belajar? Cabaran saya macam saya duduk di kampung. Masalah utama dia adalah line coverage lah. Berbeza pelajar yang duduk di bandar dengan duduk di pedalaman sangat berbeza dari segi line coverage. So kadang-kadang saya terpaksa duduk dekat luar nak cari line. Maknanya kena keluar semata-mata untuk maknanya kalau kelas sampai petang tu memang duduk kalau sampai petang. Betul. Bagus. Itu cabaran dia Satu cabaran lah. Tapi UiTM pun melihat bagai masalah mereka Sebab tu HCA kita dia ada dia punya hashtag Stay Connections. So bagi mereka yang ada masalah ni, kami adalah tiap-tiap bulan dia akan isi Google Form. Tiap-tiap bulan kami kasih RM30 untuk line internet dia. Jadi dia tak ada masalah lah nak carilah provider mana yang ada kat tempat kawasan dia tu, yang very good provider tu, ambillah peluang RM30 tu. Sepanjang-panjang ni sampai bulan 12 ni. So kita faham, kita peka dengan masalah mahasiswa kita. Jadi kita ambil reaction punya sangat cepat, sangat bagus So itulah sebenarnya yang kami telah buat jadi tak ada masalah lah bagi saya. You nak belajar, masalah tu you jadikan satu opportunity. Cuba tengok ni iklan ni. Anak mak Cik Kia stay connected dengan UiTM. Nampak ada 6. Ini episode 2. Ini komik yang dia buat. Dia buat. Sampai sekarang episod 11. Siapa yang buat ni komik? Highwell Academy. Highwell Academy. Sebab kita nak caterkan diorang ni Gen Z ni. Diorang infografik kan. Jadi anak Makcik Kia semua. Semua Makcik Kia. Mungkin doktor boleh kongsikan antara platform yang disediakan oleh UiTM sendiri untuk pembelajaran dan pengajaran dalam talian ni. Okey. Platform kita ada banyak platform. Tadi saya dah saya cakap tadi 2005 kita ada blended learning. So kita ada Future dan kita ada MOOC memang platform tu very interaktif. Tetapi rata-rata macam kami adalah di dalam pengurusan, tiap-tiap minggu kami kena pantau pensyarah tu menggunakan platform apa. So setiap seminggu dia kena masuk Google Form tu, kita pantau berapa student masuk, apa masalah dia ke. So kebanyakan kami ni lah menggunakan Google Classroom. Betul.
Google Meet. Google Meet. Lepas tu kadang-kadang guna Skype. Semua cara lah sebenarnya kan. Banyak cara. Sebab kalau kita katakan ODL, dia tak kisah apa-apa channel online. Sampai cukup. Ramai yang suka guna WhatsApp. Lagi senang. Tak ada internet, tak ada apa. WhatsApp hari-hari buka kan? Ada alasan. So kami pun postkan WhatsApp. Ada semua. Contohnya lah, katalah masa kita buat Zoom Meet, Zoom Meet kita rekod. So mana student yang kita tengok tak dapat hadir, tak dapat hadir ke tak dapat internet ke line, kejap masuk kejap keluar, kejap masuk kejap keluar, rekod tu kami bagi kat Itu saya nak tanya, maksudnya dari sudut kehadiran sama macam kehadiran ke kelas lah. Kita tengok berapa, tapi kita ada Google Form untuk buat kehadiran diorang, so kita tengok berapa yang datang tu. So KPI markah jugalah ni. So far penuh. Penuh yang pagi-pagi mak dah kejut. Mak dah kejut pagi-pagi. Bagus. Okey, selain daripada belajar secara dalam talian, saya rasa selain subjek-subjek yang macam memerlukan keyboard, komputer, kemahiran. You all sains sukan maksudnya training, exercise pun dalam talian juga? Dalam talian. Coach pensyarah kat sini, diorang akan buat performance diorang. Okay, one by one. Okay, ini pensyarah akan tegur. Okay, salah. Movement salah. Okay, you like this. So interaktif lah. Saya rasa lebih seronok lah. Waktu umur saya dah 50 kali. Dengan adanya pandemik ni, saya rasa excited. Belajar itu bertambah seronok. Pengalaman baru. Bagi pensyarah muda, diorang dah biasa kan. Dah suka ni kan. Jadi kami ni ialah terkia-kia jugalah. So dekat rumah tu dah jadikan satu studio khas. Anak saya jadikan satu studio khas dengan lighting dengan apa. Untuk khas untuk jalankan kerja. Sebab kita ada webinar kan. So pelajar-pelajar yang buat Viva, kita pun menggunakan Viva online, Masters dengan PhD kan. Jadi kita boleh panggil external examiner daripada luar negara. So, tak ada jadi masalah sebenarnya. Baik. Nabi, saya nak tanya ni, Nabi ada adik tak? Ada adik. Saya rasa pelajar-pelajar mahasiswa kita yang berada di rumah, dia juga kena jadi ikon, cikgu kepada adik-adik. Ya, betul. Macam saya cerita tadi, bapa nak tak nak kena kerja ataupun sibuk. Adik-adik ni kadang-kadang depan laptop 10 minit, dia main benda lain lah. So abang-abang yang belajar universiti ni bila ada kat rumah, saya rasa mereka pun kena jadi watak cikgu ketika di rumah. So bagaimana tengok adik-adik di peringkat kecil ni secara dalam talian ni? Kalau saya kadang-kadang adik saya ni ada tidaklah ikut sangat apa yang guru dia mengajar. Kadang saya tegurlah. Saya tegur dengan baik. Kadang saya tunjuk contoh teladan yang baik. Gunakan masa belajar, tunjuk depan dia cara-cara kita berinteraksi dengan lecturer. So daripada situ dia akan dapat menjadikan satu teladan lah. Betul doktor. Bab yang remaja saya rasa tak ada masalah lah. Kalau doktor marah sikit dia dengar. Tapi yang peringkat rendah ni kan sebab diorang dalam baru kita bagi good foundation, good ethics. Jadi peranan bukan hanya abang adik, ibu bapa pun banyak peranan. So kita macam saya lah saya bapa askar kan. Disiplin tu terus. Arwah tu punctuality very important lah kan. Jadi kita pun ada nilai-nilai tersebut. Sebenarnya kan kalau niat kita nak belajar, niat kita betul nak belajar, kita fokus, kita plan, properly plan, memang tak ada masalah lah. Cuma kalau you rasa, what you think lah. If you are positively, you think good, benda tu good lah. Kalau you tengok dari sudut yang negatif, macam-macam alasan. Macam Nabil tak? Nabil excellent. So dia tengok semuanya positif, jadi apa cabaran pun dia rasa. Itu bezanya orang sains sukan, budak-budak sains sukan. Dia promo fakulti ni. Kita ada winning spirit. Winning spirit kita nak achieve. Nabil boleh kongsikan tips-tips untuk belajar dalam talian. Mungkin ada orang tu yang mengantuk lah, tak bangun lah. Apa tips tu? Bagi saya, berdasarkan pengalaman saya lah, kita sebagai pelajar janganlah rasa halangan ini ataupun cabaran belajar secara ODL ni sebagai jadi batu penghalang. Sebaliknya kita cuba sedaya upaya, kita bantu lecturer pun membantu kita. Sama-sama bantu. Bila sama-sama berbantu, insya-Allah rantaian COVID-19 ni kita dapat bendunglah dengan segera.
InsyaAllah. Apa ni jawab macam dalam buku. Betul. Tersusun je perkataan. Okay, kita tunjuk inilah antara visual-visual pembelajaran dalam talian. Saya nak tanya, ini tengah belajar lah. Dari sudut peperiksaan nanti, penilaian nanti, agak-agaknya bagaimana norma baru ni? Norma baru ni sangat excited lah. Budak ni seronok. Sebab tak ada final exam. Jadi tak ada final exam. Ingat exam kat rumah buka buku. Yes. Kami tak ada final exam, tapi kami ada pengukuran penilaian. Pengukuran ni mengikut standard-standard MQA. Dan juga dipantau oleh unit kualiti kami iaitu INCA. INCA pantau standard. Yang paling bagusnya ia perlu ada rubriks. Kita bagi rubrik saya tu. Banyaklah cara dia orang boleh buat quiz online. Quiz online kan. Dan case studies. Lepas tu dia orang akan ada assignment yang kena berlakon masuk dalam YouTube. Semua-semua tu. Sebab kita nak mereka ke arah IR 4.0 dan 5.0. Yelah, kalau dulu buat persembahan depan kelas. Sekarang ni kena record masuk dalam YouTube. Ataupun live macam ni. Lagi lah. Live semua. Lagi segar tu. Dia ada banyak skill lah. Satu berhadapan dengan kamera. Satu komunikasi. Satu nak kena perform. Tapi keluarga kat rumah tu dah kenapa pula tu menjadi sasaran dalam ni. Anak aku ni duduk main depan kamera. Tapi itulah dia. Kalau pengambilan pelajar macam mana pula doktor? Okey, pengambilan pelajar kalau yang memerlukan interview kami buat macam sains sukan, kami ada Google Form, dia orang upload semua dia orang punya dokumen. Jadi kami punya kerja lebih sikitlah nak cek satu-satu nak cek satu-satu itu. Temuduga pun dalam talian? Temuduga dalam talian. Kalau macam art and design dalam talian, dia akan tunjuklah dia punya portfolio apa semua kan. So tak ada alasan lah kalau tak nak. Tetapi bila saya tengok temuduga melalui dalam talian ni kalau kita dulu Nabil kena datang interview, kena buat fitness test. Tapi respon dia sangat tinggi. Contohnya di promo intake kita ni melebihi apa yang kita nak. Mungkin faktor nak datang, faktor keuangan kan. Jadi benda tu sangat-sangat efektif lah. Okey, sekejap je sembang dah sampai ke penghujungnya. Saya bagi ruang kepada Nabil selaku anak muda kita. Mungkin nak bagi tahu apa-apa kat kawan-kawan sepanjang tempoh belajar dekat rumah ni, Nabil. Okey, saya mewakili semua mahasiswa yang berada di Malaysia. Sama-samalah kita rasa bertanggungjawab dalam diri masing-masing. Jangan tipu semasa jangan tipu tengok buku semasa test ada kuis. Sebaliknya rasalah tanggungjawab. Sama-samalah membantu lecturer, membantu satu sama lain, membantu rakan-rakan supaya kita kena setuju dengan pembelajaran secara ODL agar rantaian COVID-19 ini dapat segera dibendung. InsyaAllah. Okay, Nabil nanti masuk bertanding MPP InsyaAllah. Nak belajar ni jadi pemimpin belajar. Ada leadership. Baik. Doktor ada saya hanya nak membawa harapan. Harapan UiTM harapan kami adalah untuk meneraju pendidikan dalam ODL ini dengan membentukkan banyak lagi program program-program yang bentuk pasca siswaza ODL. Selari dengan 4.0, 5.0 di mana kita memerlukan skill, analytical skill, internet skill, computer skill, e-commerce, e-marketing semua tu. So saya nak promote sikit je, Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi akan mengeluarkan program pengurusan industri sukan yang bercirikan ODL serta sarjana teknologi sains sukan. So ini semua akibat ni lah COVID ni, ODL jadi tak ada macam Nabil nak sambung sampai masters pun tak ada alasan. Baik. Alhamdulillah, kita doakan yang terbaik. Semoga ini satu keputusan yang sangat berjaya sebenarnya nanti dan sesuai dengan situasi semasa. Ya, betul. Baik. Doktor Nabil, selamat Hari Raya. Terima kasih banyak.